Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kuliah kajian Sahih Bukhari, insya-Allah di sini buat kali yang pertama. Tapi secara kebetulannya bab ataupun kitab Sahih Bukhari itu pun yang permulaan juga, iaitu Kitabul Iman. Kitabul Iman kita bermula di sini. Yang lepas ialah berkenaan dengan Kitabul Wahyi. Kitabul Wahyi telah pun selesai. Lama juga rasanya selesai. Ya, 2 tahun. 2 tahun. Ini sebenarnya adalah bab yang kedua di dalam Sahih Bukhari. Bab itu dipanggil Kitabul Iman. Kemudian di bawahnya kalau kita tengok di sini muka surat 130 ya. 130 ini mengambil kira nota yang lepas. Ini adalah sambungan kepada nota yang lepas. Begitu juga dengan nota kakinya pun adalah sambungan kepada nota yang lepas. Kitabul Iman muka surat 130. Kemudian kita pergi kepada muka surat 134. Di situ baru ada Babul Iman. Jadi kitab itu dalam istilah Sahih Bukhari ini bab besar lah, bab besar. Di bawahnya ada bab-bab kecil. Bab-bab kecil itu namanya Babul Iman. Ini Kitabul Iman itu dia lebih besar lagi, di atas lagi. Babul Iman bermula pada muka surat 134. Itu nanti kita akan tengoklah bila sampai di situ. Buat masa sekarang ini bab yang pertama sebenarnya, kalau nak kira bab sebenarnya dalam Bukhari ini pun ini yang pertama. Adapun Kitabul Wahyi itu disebut Babul Wahyi, bukan Kitabul Wahyi. Itu sebenarnya sebagai muqaddimah kepada Sahih Bukhari. Muqaddimah. Tapi kalau nak kira itu sebagai kitab juga, maka itu yang pertama, ini yang kedua lah jadinya. Kitab yang kedua ini muka surat 130, muka surat yang pertama di sini dalam nota ni berbunyi Kitabul Iman. Kitabul Iman. Di sini ada nota yang saya buat itu, nota ke-86 sebagai muqaddimah kepada Babul Iman. Sebenarnya kepada yang sudah biasa mengikuti kitab Sahih Bukhari, dia sudah faham cara Imam Bukhari. Itu tajuk dia itu paling istimewa. Dalam tajuk dia itulah terkandung segala ilmu, pemahaman dan ijtihad serta pendapat Imam Bukhari pada tajuk itu. Kitabul Iman ada nota 86. Situ sila lihat muka surat 130, muka surat yang pertama di sini. Sebelum meneruskan perbincangan tentang hadis-hadis Kitabul Iman, elok kiranya terlebih dahulu dibincangkan tentang apakah maksud di sebalik susunan tajuk kitab dan tajuk bab Imam Bukhari ini, iaitu Kitabul Iman selepas Kitabul Wahyi atau Babul Wahyi. Berdasarkan setengah-setengah nuskha dia kata Babul Wahyi.
Sebagaimana telah dibincangkan di bawah tajuk kitab yang lepas, bahawa segala perkara yang berkaitan dengan agama, sama ada yang berhubungan dengan akidah, i'tiqadiyat, atau yang berkaitan dengan amalan, amaliyat, semuanya berpunca daripada wahyu. Antara kandungan ajaran agama yang terpenting yang berpunca daripada wahyu ialah iman. Kepentingan dan keutamaan iman tidak pernah diatasi perkara-perkara lain semenjak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia lagi. Iman adalah suatu perkara asas yang paling penting, kerana dengan tiadanya iman, segala amalan lain tidak akan diterima. Itulah kedudukan iman. Terlebih dahulu rasanya elok kita bincangkan, walaupun saya rasa sudah bincang dah dulu, tapi kita dalam masa 2 tahun dah lama, mungkin terlupa. Imam Bukhari dan imam-imam hadis apabila menulis kitab masing-masing, dia ada maksudnya sendiri, ada maksudnya yang tersendiri. Misalnya Imam Bukhari, dia mulakan kitabnya dengan Kitabul Wahyi. Dia pilih itu sebagai pembuka kitabnya. Kalau kita lihat Imam Malik, dia mulakan dengan waktu sembahyang. Kitab dia Muwatta itu dimulakan dengan waktu sembahyang. Kalau kitab apa lagi kita kata, Tirmizi, Abu Daud, dimulakan dengan bersuci, dimulakan dengan kitab taharah, suci, bersuci. Kalau kitab Muslim, dimulakan dengan muqaddimah Muslim, membincangkan tentang sanak-sanak dan kepentingan. Kalau kitab Ibnu Majah misalnya, dimulakan dengan kitab sunnah, ittiba'us sunnah, tentang bid'ah, itu di permulaannya. Jadi berbeza kita tengok cara memulakan kitab masing-masing, berbeza. Kalau kita perhatikan misalnya Imam Malik, kenapa dia mulakan dengan waktu sembahyang? Kenapa? Dia ada cara dia sendiri. Dia nak menarik perhatian kita kepada masa, waktu. Masa menentukan kehidupan seseorang. Waktu adalah suatu perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Itulah modal yang paling utama, paling asas. Adanya masa, adanya kehidupan di dalam dunia ini. Kemudian kalau kita perhatikan masa yang paling berharga, paling penting, paling perlu dijaga menurut agama Islam, menurut ajaran Nabi SAW, ialah masa atau waktu sembahyang. Sebab itu dia sebut untuk menarik perhatian kita. Mungkin kita tak sedar, masing-masing mengatakan masa yang paling perlu dijaga olehnya ialah kerja dia. Orang berniaga dengan berniaga, orang yang kerja dia pejabat, masa dia tu lah yang dijaganya. Masing-masing jaga masa, tetapi kita tidak sedar. Sebagai orang Islam, kita sepatutnya sedar apakah masa yang paling penting dan paling perlu dijaga melebihi yang lain-lain. Yang lain-lain itu tentu sekali tidak dinafikan, tetapi yang paling penting yang perlu kita sedar, mungkin kalau tidak diberi peringatan kita tak sedar, yaitu masa sembahyang, waktu sembahyang. Imam Malik buat pembuka kitabnya dengan waktu-waktu sembahyang. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Sebab kita ni dijadikan
untuk beribadat kepada Allah. Ibadat itu terikat dengan waktu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ibadat khusus yang kita buat khusus kerana Allah. Kalau tidak, kita tak buat begitu. Allah lah yang ajar kita buat begitu. Dia terikat dengan waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sembahyang itu adalah suatu fardu yang terikat dengan waktu. Ada waktu-waktunya. Itulah maksud Al-Quran. Jadi waktu tu, waktu ibadat itulah waktu maksud kejadian manusia. Jadi itu kena jaga sebelum jaga yang lain-lain. Kadang-kadang kita tidak berapa jaga kan. Kalau kita terlepas waktu temu janji kita dengan sesiapa, ataupun waktu pejabat sibuk, kita rasa gementar, rasa berdebar, rasa bersalah, macam-macam perasaan tu kan. Kadang-kadang berlaku berapa banyak aksiden kerana nak kejar masa tu, jangka masa. Pernahkah kita rasa begitu apabila terlepas main? Itu dia nak tarik perhatian. Kalau tidak berasa begitu, apa maknanya? Apa maknanya? Jadi Imam Malik nak menarik perhatian kita ke situ. Kalau Imam Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain yang kitab mereka dikenali sebagai kitab sunan, kitab hadis ini banyak macam. Ada jami', ada sunan, ada ajza', ada mustakhraj, ada mustadrak, macam-macam. Itu yang kita akan bincangkan nanti. Sebelum ini pun saya sudah terangkan apa perbezaannya. Kalau kitab sunan pada umumnya dimulakan dengan kitab al-taharah. Sebab yang paling penting dalam kehidupan kita ialah ibadat. Tapi ibadat itu, ibadat yang utama sembahyang. Sembahyang perlu kita lakukan dalam keadaan suci. Jadi kita kena tahu dulu apa itu suci. Sembahyang itu terhenti di atas suci, kesucian. Jadi kita kena tahu apa yang suci, apa yang kotor, apa yang najis, kena tahu itu terlebih dahulu. Sebab sembahyang kita nak sah, sembahyang kita tu dia perlu ada ini semua. Kalau tak ada wudu, dalam keadaan beradab, sembahyang kita kalau kita buat pun tak sah, sia-sia saja ibadat itu. Jadi yang lebih pentingnya bersuci. Itu sebab mereka mulakan dengan bersuci. Mulakan dengan bersuci. Imam Ibnu Majah misalnya, dia mulakan kitabnya dengan sunnah, ittiba'us sunnah, cerita tentang sahabat-sahabat, cerita tentang bid'ah. Dia mulakan itu, walaupun dia kitab sunan juga, sama seperti Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain, tetapi dia mulakan dengan ini sebagai mengisyaratkan kepada kita bahawa segala-galanya kena berasaskan sunnah, berpandukan sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan sahabatnya. Dia kemukakan sahabat dulu. Kemudian kita tak boleh buat bid'ah dalam perkara agama. Itu dia mulakan dengan itu dulu. Sebab ibadat ini baru diterima apabila dibuat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahu dulu kedudukan sunnah. Apa yang dikatakan sunnah, apa yang dikatakan bid'ah. Kalau iman lawannya kekufuran, kufur, maka sunnah dia mesti ada lawannya. Apa lawannya? Bid'ah. Kalau siang, lawannya malam. Begitulah setiap perkara ada lawan-lawannya. Jadi kita kena tahu itu. Segala-galanya mesti mengikut sunnah. Jangan melencong daripada sunnah, sebab dia akan jadi bid'ah. Bila bid'ah, sia-sia juga amalan kita. Itu dia mulakan dengan bab sunnah, ittiba' sunnah. Kalau kita tengok Imam Muslim, dia mulakan kitabnya dengan muqaddimah. Muqaddimahnya bukan muqaddimah biasa, pendahuluan biasa, tidak. Iaitu asas kepada pengajian hadis.
Sebab segala-galanya, nak suci ke, nak tahu waktu ke, nak apa ke, dia kena tahu daripada sunnah. Kebanyakannya dalam Quran itu terlalu asas, terlalu asas, banyak tidak ada perinciannya. Nak tahu perinciannya, kita kena tengok sunnah, kita kena tengok hadis. Dalam hadis lah ada segala-galanya. Jadi hadis ni semua hadis kau boleh terima, atau macam mana hadis yang macam mana untuk kita gunakan untuk perkara ini, untuk akidah misalnya macam mana, kalau untuk hukum hakam macam mana. Jadi hadis itu kalau untuk hukum misalnya, kalau dhaif tak boleh. Jadi kita nak tahu macam mana hadis ini dhaif atau tidak dhaif, mesti kita kena tahu melalui sanadnya. Kita kena tahu tentang sanad dia. Jadi pengajian sanad ni, ilmu isnad ini sangat penting untuk kita tahu nilai hadis itu. Barulah kita tidak jadi bercelaru, terkeliru. Ini bab apa, kita nak pasal hukum, jadi kita nak pakai hadis yang dhaif, mana boleh? Tak boleh. Kemudian kalau masalah akidah, ada juga akidah. Tapi adakah itu? Ada juga dalam Quran? Tak ada, cuma ada dalam hadis. Jadi akidah yang kita boleh gunakan setakat mana? Usul akidah atau furu' akidah, dia semua ada kaitan dengan kedudukan hadis itu, dengan kedudukan hadis. Jadi itu sebabnya Imam Muslim memulakan kitab dia dengan mukaddimahnya yang membincangkan tentang sanad hadis. Dan sesuatu hadis itu jadi kuat jika ada banyak saluran dia. Jika ada banyak saluran dia. Jadi Imam Muslim lebih mementingkan sanad itu. Sebab itu dalam mengumumkan sesuatu hadis, satu hadis kadang-kadang sampai beberapa sanad. Hadis yang sama, ada beza sikit sebanyak, lafaz dia pun dia sebut. Perbezaan ini terdapat di dalam saluran riwayat ini. Perbezaan macam ni ada dalam saluran ini, supaya kita dapat pasti kedudukan hadis. Dan tujuannya ialah nak mengemukakan hadis yang bertaraf tinggi macam Bukhari lebih kurang, tetapi sanadnya banyak salurannya. Itu maksud Imam Muslim. Jadi dia lebih banyak berkait dengan sanad, sehingga dikatakan di dalam muqaddimah itu, al-isnad min ad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad ini termasuk dalam agama juga, sebahagian daripada ajaran agama juga. Kalau tidak ada isnad, nescaya siapa saja boleh kata apa yang dia nak kata. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, dia kata ini Nabi kata, betul ke? Bagaimana kita tak tahu ini betul-betul kata-kata Nabi SAW atau tidak? Kita dapat cek melalui sanad. Jadi kepentingan sanad itu yang Imam Muslim tekankan. Hadis-hadis ini memang menjadi rujukan kita, asas panduan agama kita. Tapi ia ada sanad, jadi kita kena tahu sanad baru betul. Imam Bukhari pergi cara lain, berbeza daripada yang lain, sebab beliau memulakan kitabnya dengan Kitabul Wahyi. Dia itu cara dia mula. Sebab apa? Sebab kalau kita nak tahu tentang waktu sembahyang, kita tahu melalui apa? Bukan kita fikir buat sendiri tentang waktu sembahyang. Rasulullah yang cerita. Kita nak tahu Rasulullah itu, dia dapat daripada siapa? Melalui apa? Saluran apa? Wahyu. Kita nak tahu tentang suci atau kotor, apa yang najis, apa yang tidak najis, kita tahu melalui apa? Melalui wahyu juga. Jadi Quran, sama ada Quran atau hadis, itu wahyu. Kita kena kenal dulu apa itu wahyu, apa bahagian wahyu. Setengah-setengah orang dia tidak faham. Dia ingat yang wahyu ni Quran itu saja, hadis ini tidak wahyu, padahal itu silap. Itu sebab Imam Bukhari mulakan dengan Kitabul Wahyi. Daripada wahyu semua tu, kita nak tahu apa pun dia berkait dengan wahyu. Jadi penting sangat kita kena kenal wahyu itu terlebih dahulu. Kemudian Imam Bukhari susulkan kitab wahyu itu dengan kitab iman. Sebab antara
kandungan wahyu, apa yang dibawa melalui wahyu itu, yang paling utamanya, yang paling asasnya ialah tentang iman. Bersuci itu betul, waktu sembahyang itu betul, ikut sunnah pun betul, tapi semua ini dia berkait dengan wahyu terlebih dahulu. Kita nak bincang wahyu lah, nak sanad apa pun wahyu juga, berkenaan dengan wahyu juga, nak jaga wahyu juga. Jadi kita nak tengok apakah yang sampai kepada Rasulullah melalui wahyu itu, apa yang paling utama, yang paling penting. Yang paling penting ialah iman. Iman, itu yang paling penting. Sehingga kalau tak ada ibadat pun, Rasulullah SAW ada bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapkan la ilaha illallah masuk syurga. Di mana amalan? Kalau seseorang itu baru masuk Islam, dia baru peluk agama Islam, belum bersembahyang sekali pun, belum buat yang lain-lain, dia sudah dapat masuk syurga bila ada iman. Jadi iman ini dia dapat melalui apa? Sampai melalui apa? Melalui wahyu. Bukan kita reka-reka cinta iman ini, percaya kepada syurga, neraka, alam ghaib, ada pahala, ada dosa. Itu semua kita dapat melalui wahyu. Kita percaya, kita boleh yakin sampai begitu. Kenapa? Kerana sampainya melalui wahyu. Bukan benda ni kita dapat melalui proses pemikiran kita. Bukan melalui mimpi. Tidak. Jadi banyak saluran manusia ni nak dapat sesuatu maklumat ataupun ajaran, pegangan macam-macam, dengan cara dia fikir, dengan dia dapat ilham, dengan dia mimpi, macam-macam cara, dengan dia buat beberapa uji kaji, eksperimen dan sebagainya, dia dapat hasil. Tapi semua itu tidak meyakinkan sebenarnya. Tidak meyakinkan. Kalau dengan akal, dengan panca indera, kadang-kadang kita dapat tahu benda ni bagus ke tidak bagus, cantik ke tidak cantik, besar ke kecil ke, kita dapat melalui panca indera. Tapi semua saluran maklumat ini tidak ada yang meyakinkan, tidak tepat semua. Misalnya kita kata dengan panca indera, kita tengok sesuatu tu, kata bagus, cantik, tapi banyak kita tertipu. Banyak kita tertipu kalau kita duduk di atas bangunan yang tinggi itu, tengok kereta bersanding. Betul ke kereta itu bersanding? Mata kita yang nampak satu. Bila kita berada di bawah, tengok besar. Tengok, kita tertipu, tak betul, tak tepat. Kita tertipu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Akal kita pun sama juga. Kalau nak kira akal, semua guna akal. Orang ni guna akal, dia guna akal, dia tak boleh bersatu juga. Tak sama juga kesimpulan dia, dan tidak meyakinkan juga. Begitu juga kalau guna mimpi, tak ada meyakinkan. Yang paling meyakinkan ialah wahyu. Sebab itu Nabi SAW menggambarkan dalam hadisnya, itu ada mimpi ni adalah satu daripada 46 juzuk kenabian. Apa maknanya? Maknanya maklumat yang seseorang Nabi dapat itu, kalau kita nak kira bahagian dia, salurannya ada 46. Mimpi itu satu. Tapi kadang-kadang apabila kita mimpi, kan, seseorang manusia ni ada, saya rasa pengalaman masing-masing. Kadang-kadang dia mimpi itu betul-betul tepat, nampak betul-betul yang dia mimpi menjadi kenyataan. Itu baru satu saluran itu. Bagaimana dengan selebihnya? Itu dia nak menggambarkan tu, apa yang Allah SWT bagi kepada kita kadang-kadang melalui mimpi itu tepat. Cuma kalau kita tengok mimpi ni, dia kadang-kadang kena takbir. Tapi takbir itu biasanya tepat juga. Macam misalnya mimpi cabut gigi. Ada lah tu, sesiapa nak mati tu, cabut gigi tu, gigi mana? Tengok. Kalau gigi depan yang besar tu, geraham tu, orang penting tu, ayah atau ibu kita, tengok.
Mimpi itu walaupun tabir, ya, boleh dikatakan tepat. Bangsa mana-mana, siapa-siapa di mana-mana pun sama. Allah SWT bagi itu maklumat kepada kita sikit, tapi kita orang manusia biasa, itulah yang kita dapat. Kadang-kadang betul-betul tepat, tak perlu takbir, memang macam tu akan berlaku. Tengok, kita melalui mimpi tu kita sudah dapat. Yang melalui mimpi tu tepat macam tu, baru satu, barulah dapat kita agak bagaimana ilmu yang seseorang Nabi itu dapat. Bila daripada 46, 45 lagi. Itulah sebab wahyu itu dia paling tepat, paling tepat, dan dapat menceritakan perkara yang belum berlaku, yang Nabi SAW ceritakan berapa banyak kan, baru sekarang dia berlaku. Kalau nak kira, nak fikir dengan akal, tak dapat. Benda tu yang dia kata menjadi kenyataan sekarang ni, setelah 1500 tahun. Dunia dia tak tahu lagi berapa panjang, berapa lama umurnya. Dan yang Rasulullah SAW katakan itu banyak lagi yang kita belum tengok, banyak lagi yang kita belum tengok, tapi semuanya akan menjadi kenyataan tepat. Kenapa? Sebab dia dapat melalui wahyu. Wahyu itu tepat. Dia cerita yang lepas pun sama juga, tepat juga, sehingga boleh membaiki, memperbetulkan mana-mana yang silap yang lepas. Mana-mana yang silap itu diperbetulkan, dirubah, dia dipindah oleh manusia. Akidah apa misalnya, Nabi Sulaiman itu bukan Nabi, seorang raja saja, Yahudi kata. Diperbetulkan oleh wahyu yang sebenar. Dia Nabi, dia Rasul, bukan seorang raja saja. Diperbetulkan. Dan itulah yang tepat sebenarnya. Itu peranan wahyu yang lepas. Bukan sekadar itu saja. Sebelum kejadian alam ni dia ada cerita. Macam mana sebelum kejadian dunia, tentang kejadian langit bumi, kejadian syurga, kejadian Adam dulu, kejadian dia berlaku pada hari apa, kenapa ada hari-hari ni seminggu, bermula dengan hari apa kejadian alam, semua jelas. Dan itu sebelum kejadian dunia, sebelum kejadian kita berapa lama. Semuanya ada dalam wahyu, tersimpan dengan baik dalam wahyu. Kemudian selepas kita mati, selepas tidak ada dunia ni, hancur terus dunia ni, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, itu pun dicerita juga sama tepatnya seperti yang dia cerita tentang apa yang berlaku di dalam dunia. Benda yang macam ni kalau nak dapat, tak dapat di lain, tak dapat. Akal tak sampai ke situ, tak sampai ke situ. Yang dunia ni pun dia tak habis, tak dapat jangkau sampai ke puncaknya, sampai ke ujungnya dunia ni saja. Apalagi tentang kehidupan sesudah dunia ini, kehidupan akhirat, kehidupan di planet-planet lain misalnya, tak sampai ke situ akal manusia. Jadi dengan sebab itu wahyu ini paling penting dan paling tepat. Nak dapat maklumat atau ilmu yang paling sahih, paling tepat, kita kena merujuk kepada wahyu. Wahyu apa bagi kita orang Islam? Ialah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu termasuk dalam wahyu. Sebab dalam Quran ada disebutkan, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan ayuhiya bi idnihi ma yasha. Di dalam ayat itu menunjukkan bahawa hadis ini, sunnah ini juga termasuk dalam wahyu. Manusia tidak boleh bercakap dengan Allah melainkan melalui wahyu. Satu disebut wahyu. Au min wara'i hijab, atau melalui tabir, disebut dalam istilahnya begitu. Atau dengan Allah menghantarkan utusannya kepada manusia. Semua orang Islam, semua kita tahu, yang belajar lah, yang tak belajar mungkin dia tak tahu kan. Yang belajar semua tahu. Quran itu daripada awal sampai akhir dia dengan perantaraan Jibril, melalui saluran yang ketiga yang disebut dalam ayat ini. Au yursila rasulan, ataupun dia menghantar seorang rasul. Seorang rasul itu malaikat lah. Itu salah satu cara wahyu itu sampai.
kepada manusia. Itu satu. Tapi yang dua lagi yang dia sebut wahyan. Wahyan dengan jelas sebut wahyan. Wahyan itu wahyu lah, bahasa kita pun ambil situ. Wahyan yang itu yang mana? Kalau Quran sekali melalui malaikat Jibril khususnya. Jadi yang dua lagi itu duduk di mana? Takkan tak ada. Yang dua lagi itu wahyan, itulah yang disebutkan hadis. Jadi ini juga wahyu. Jadi nak dapat ilmu yang tepat dan benar, mestilah kita merujuk kepada wahyu. Yang wahyu ajar perkara yang paling asas sekali, perkara yang paling ditekankan sekali dalam ilmu wahyu ialah iman. Itu sebab Imam Bukhari buat kitabul iman selepas kitabul wahyu. Kita nampak kan berbeza cara dia daripada yang lain-lain. Nampak keistimewaan dia, kehebatan dia tu. Dari segi susunan bab-bab itu pun nampak dah berbeza. Dan ulama-ulama mengkaji, terutamanya pensyarah kitab Sahih Bukhari ini, dia kaji bab-bab yang dibuat Imam Bukhari itu memang ada kesinambungannya daripada awal sampai akhir. Bukan dia buat itu kebetulan saja, tidak. Bahkan dia atur tu cukup baik. Kenapa bab ini selepas bab ini, selepas bab itu bab ini pula, kenapa selepas itu bab ini pula, sampai ke akhir boleh disebut. Begitu hebat. Sebab kebanyakan orang yang tak ada fikir sampai begitu. Bila dia nak susun sesebuah buku yang dia tulis, tak ada sampai begitu. Di sini kita nampak memang luar biasa. Sebab itulah Sahih Bukhari ini syarah dia dalam bahasa Arab saja 100 lebih. Dan satu-satu syarah itu setengah-setengahnya sampai berpuluh jilid, 20 jilid, biasalah macam tu. Itu tak mengambil kira bahasa lain lagi. Tapi bahasa lain tu tak banyak sangatlah. Kalau bahasa Arab tu macam tu lah. Tak ada kitab lain sebanyak itu syarah. Orang bincang. Sebab apa jadi banyak? Sebab nak bincang tajuk tu saja tu. Sudah ambil banyak mana dah perbincangan masanya. Syekh Zakaria tulis Al-Abwab wa Tarajim, bincang tajuk dia saja 5 jilid bincang tajuk saja. Orang lain bincang macam tu juga, cuma dia tidak buat berasingan. Dalam kitab syarah dia tu sendiri dia sebut apa maksud ini tajuk. Macam kita sebut tadi, selepas wahyu kenapa iman, selepas iman ini kenapa kitabul ilmu pula kenapa dibincang, diatur begitu. Lepas itu barulah tentang bersuci apa tu, baru sembahyang. Tapi tertib dia tu ada maksud dan cukup menarik. Kalau kita belajar daripada awal sampai akhir, tapi kalau belajar macam ni tak tahulah bila nak akhir kan. Tapi kalau belajar daripada awal sampai akhir, kita nampak memang cukup menarik. Betul lah kalau dikatakan kitab Sahih Bukhari ini antara kitab yang ajaib dalam dunia. Ajaib dalam dunia. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Saya pun dulu tak tahu. Tak tahu. Kita ingat ini kitab yang mengandungi hadis-hadis yang paling tinggi kesahihan. Itu saja. Tak nampak dari sudut-sudut yang lain kehebatannya, kelebihannya, sehingga kita boleh katakan keajaiban dalam dunia buku. Sampai sekarang dia tak ada yang boleh menandinginya dari segi ramai, cerdik, pandai yang mensyarahnya. Yang mensyarahnya itu bukan jalan-jalan orang. Dia memang berpuas hati. Dia mengatakan ini kitab nombor 1. Kita tak faham kenapa Bukhari ini paling tinggi. Kita ingat sekadar itu saja tinggi dia. Kalau nak kira dari segi hadis, kadang-kadang kita tengok hadis ni sama saja. Hadis misalnya waktu Abdul Qais, rombongan Abdul Qais yang pergi bertemu dengan Nabi SAW, itu ada dalam semua kitab, sama saja. Tapi yang berbezanya cara dia susun, cara dia buat bab. Dan Imam Bukhari berbeza daripada yang lain-lain dari sudut itu. Dari sudut itu. Kadang-kadang kita yang
tidak mengikuti secara formal pengajian Bukhari. Dia kata, kenapa Imam Bukhari dia ulang hadis? Ini hadis sama juga, kenapa dia ulang sampai berpuluh kali? Kita tak faham. Sedangkan dia ada maksud dia sendiri. Dia ada maksud dia sendiri. Kepada yang belajar dengan betul, ya kenapa? Ini cara. Kalau Imam Muslim dia tak ulang begitu, orang lain tak ulang begitu, dia ulang. Kenapa? Dia nak ajar kepada kita hadis yang sama, boleh masuk di bawah bab ini, boleh juga masuk di bawah bab ini. Mana pengajaran dia itu cukup luas. Bukan dia sesuai dengan satu bab saja, tidak. Tapi bab ini pun kalau dilihat dengan teliti sebenarnya sesuai. Barulah kita kata hadis Nabi SAW ni kalau tak banyak pun, kalau kita kira yang sahih, tak banyak pun, kalau kita pandai menggunanya, sebenarnya banyak, lebih daripada mencukupi, lebih daripada mencukupi. Tapi kalau kita tak pandai, memanglah tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Baiklah, kita tengok ini kepentingan iman. Nota ni 130, surah 130. Al-Quran sendiri telah menyatakan kepentingan iman selaku perkara pokok yang mengesahkan amalan setiap orang manusia. Yang ni kalau tak ada iman, sia-sia saja amalan. Antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang peranan iman dalam mengesah dan menafikan amalan seseorang ialah wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Bermaksud, dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi sia-sia. Ada kalanya begitu. Jadi kita janganlah jadi sia-sia amalan kita. Rugilah dalam hidup ini kalau amalan kita sia-sia. Kemudian dalam ayat yang lain, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi' yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir yang tak ada iman, yang tak ada iman, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana, itu silap baikilah sendiri, di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya tempat itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisi amalnya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ini menunjukkan kalau tak ada iman, amalan itu sia-sia. Macam kita menaruh harapan terhadap fata morgana yang dari jauh itu nampak macam air, bila kita mengejarnya sia-sia saja, tak ada apa. Amalan yang sehebat dan sebanyak mana sekalipun, jika tidak dibina di atas asas iman, atas dasar iman, tidak lebih daripada sebuah istana pasir. Biar bagaimana besar dan cantik tersenggam sekalipun, ia tetap tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat, dan pasti akan roboh menyembah bumi pada bila-bila masa saja. Hakikat inilah yang mendorong Imam Bukhari terus menyusulkan Kitabul Iman sebagai tajuk keduanya selepas Kitabul Wahyi. Melalui susunan ini juga Imam Bukhari ingin mengingatkan bahawa di antara manusia dan penciptanya yang maha agung, yang dipanggil Tuhan, wujud suatu hubungan. Hubungan tersebut dieratkan oleh jalinan kasih dan sayang. Hubungan kasih sayang atau rahmat yang dimaksudkan sudah pun digambarkan oleh Tuhan yang maha agung apabila sering menggelarkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukti kasih sayangnya yang paling jelas
kepada hamba-hambanya ialah penurunan wahyu sebagai petunjuk dan rahmat daripadanya. Itu ramai orang tak sedar. Wahyu itu rahmat yang paling. Kita manusia yang hidup di dunia ni ada hubungan dengan Allah. Apa hubungan itu? Hubungan musuh ke? Hubungan ayah dengan anak? Atau hubungan apa? Allah ni sebenarnya Tuhan ni benci kepada kita atau sayang? Manusia perlu menjawab persoalan ini. Dalam menjawab persoalan itu, kalau dibiarkan kepada masing-masing, macam-macam tak sama keputusan, hasilnya tak sama. Inilah yang kita nak sebutkan. Apa hasilnya kalau kita biarkan kepada manusia menyelesaikan sendiri, menjawab sendiri persoalan itu. Namun konsep ketuhanan yang diterapkan di dalam agama-agama atau falsafah-falsafah lain selain Islam ternyata amat berbeza. Tuhan di dalam agama-agama atau falsafah-falsafah tersebut digambarkan mempunyai sifat dan ciri yang berbeza-beza. Agama ini gambarkan Tuhan begini, agama ini begini, tak sama. Hubungan di antaranya dengan makhluk juga tidak sama. Antara tanggapan-tanggapan mereka tentang hubungan Tuhan dengan hamba-hambanya ialah ini hasil yang diperoleh manusia. Yang kita tengok dalam dunia ni tak lari daripada ini. Satu, Tuhan dianggap sebagai musuh. Ini kerana bagi mereka Tuhan menyembunyikan rahsia alam ini daripada manusia, sehingga manusia terpaksa mengkaji dan memikirkannya sendiri untuk menyelesaikan dan memecahkan segala persoalan yang tersembunyi selama ini. Anggapan yang sebegini telah mendorong mereka menjadi anti Tuhan. Atau jadi etis. Boleh jadi etis. Bagi mereka Tuhan meninggalkan terlalu banyak persoalan-persoalan yang tidak mampu dijawab dengan jawapan yang memuaskan hati oleh agama-agama yang wujud di sekeliling mereka. Fahaman seperti ini juga popular di kalangan para saintis yang menjadikan akal sebagai satu-satunya neraca. Maka perhubungan golongan ini dengan Tuhan dianggap sebagai perhubungan antara musuh. Setiap kali mereka menyingkap sesuatu penemuan atau memecahkan sesuatu persoalan yang selama ini menjadi misteri alam, mereka menganggap bahawa mereka telah berjaya merampasnya dari simpanan Tuhan. Ini satu golongan manusia. Kalau kita biarkan dia jadi begitu. Kalau tak ada wahyu, jadi begitu. Cuba kita tengok orang dulu, lampu macam ni tak ada. Kenapa Allah SWT tak bagi idea kepada orang zaman itu? Ada elektrik seperti sekarang. Allah menyembunyikan, padahal sudah ada daripada dulu pun boleh. Sama juga dunia ni macam tu. Tapi elektrik tak ada. Dengan ada elektrik, berapa banyak berubah kehidupan. Berapa banyak berubah kehidupan. Allah menyembunyikan, dia tak bagi tahu pada kita. Manusia susah payah fikir sehingga dia dapat. Jadi Allah musuh. Itu kesimpulan. Allah musuh kita. Dia sembunyikan apa banyak perkara daripada kita. Dulu manusia tak tahu nak dapatkan minyak macam mana. Betapa pentingnya minyak tu dalam kehidupan sekarang. Allah sembunyikan. Tak pernah dia bagi tahu. Ini saintis lah. Golongan etis tu fikir begitu. Mereka kata kita sendiri yang cari. Di abad ini baru bertemu, baru dapat. Dan di abad ini juga mereka pandai buat enjin, mesin dan sebagainya yang menggunakan bahan itu. Kalau dapat pun dulu sia-sia juga. Kalau tahu pun, kalau minyak tu macam telaga, air biasa, sia-sia juga. Manusia bertungkus lumus mengkaji, mendapatkan benda itu. Jadi seolah-olahnya manusia merebut daripada Tuhan, kuasa. Jadi dia menuju kepada nak jadi Tuhan sendiri.
Apabila semuanya dirampas daripada Tuhan, dia jadi Tuhan sendiri. Bila nak jadi macam tak tahu. Bingung. Bila situ bingung. Itulah sampai mereka jadi bunuh diri, macam-macam lah jadi. Tak tentu hala hidup. Itulah sebab. Yang kedua, sebahagian ahli falsafah di zaman lampau mendakwa Tuhan telah mencipta 10 tingkatan akal, dipanggil al-uqulul asyarah. Setiap daripadanya pula menerbitkan 2 falak. Malangnya mereka sendiri tidak dapat menjelaskan dengan pasti apakah sebenarnya akal dan falak itu. Dia kata saja, dia tak tengok pun, dia tak tahu pun, dia tidak menghadapi pun, dia tidak pernah berbicara soal jawab dengan akal itu, dengan falak itu. Kenapa jadi 10 akal? Dan setiap satu akal itu melahirkan 2 falak. Kenapa begitu? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 1 saja? Bingung, dia sendiri pun pening. Tapi kalau kita baca di dalam kitab-kitab falsafah Yunan dahulu, memang gitu. Tapi kalau tanya kenapa kamu pastikan begitu, dia pun tak boleh jawab juga. Dia pun tak boleh jawab juga. Kalau yang percaya kepada Tuhan Allah, dia kata Allah yang menjadikan begitu. Mana kamu tahu? Dia jadikan yang mula-mula tu akal yang pertama. Akal yang pertama menjadikan falak yang pertama dan kedua, dan begitulah seterusnya. Mana kamu tahu? Tak boleh jawab. Jadi sia-sia. Hidup dengan cara pemikiran falsafah pun sia-sia saja. Tidak memuaskan, menyelesaikan persoalan kebuntuan jiwa manusia. Lalu jika konsep yang tidak lebih dari 1 andaian ini diterima, apakah alasan Tuhan untuk tidak hanya menjadikan 1 atau 2 akal sahaja bagi kejadian-kejadian lain seterusnya? Malah menurut fahaman mereka, Tuhan tidak akan campur tangan lagi dalam perkembangan tingkatan akal tersebut, sehinggalah ia mampu untuk meningkat dengan sendirinya demi mencapai tingkatan tertinggi, yaitu akal ke-10. Dia letak yang ke-10, dia tahu mana? Macam mana dia tahu? Yang terakhir itu akal yang ke-10. Daripada yang ke-10 itulah jadinya alam semesta ini. Seperti mana pendapat pertama, golongan yang berpegang dengan pendapat ini juga tidak pernah merasa tenang terhadap hubungan mereka dengan Tuhan. 3. Ada yang berpendapat bahawa selepas Tuhan selesai mencipta sekalian makhluknya, dia mengambil keputusan untuk merehatkan diri daripada tugas mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan mereka. Bagi mereka, tanggungjawab Tuhan tidak lebih daripada Sang Pencipta yang melepaskan tugas penyelenggaraan dan nasib ciptaannya kepada orang lain pula. Mereka mengumpamakan tugas Tuhan mencipta alam ini tidak lebih daripada seperti pembuat jam sahaja. Apabila jam itu sudah berfungsi, tugas mengawal pergerakan jam tersebut sudah tidak menjadi tanggungjawabnya lagi. Ini golongan ketiga. Golongan ketiga. Jadi Tuhan merehatkan diri, dia hanya buat yang mula-mula itu saja. Manusia dia buat, tapi lepas itu manusia sendirilah urus diri mereka. Tuhan buat langit, lepas itu langit sendirilah, begitu. Dan seperti dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, Tuhan memang rehat. Kalau kita perhatikan Ahad, Isnin, Selasa tu, Rabu, itu asalnya bahasa Arab. Ahad, hari yang pertama kejadian alam. Ahad, 1 kan. Isnin, 2, bahasa Arab Isnin, 2, hari yang kedua kejadian alam. Thulatha, Selasa kita kata, bahasa Melayu ambil daripada Arab, dekat. Hari yang ketiga. Rabu, Arbi'a, Rabu, hari yang keempat. Arba', maknanya hari yang keempat kejadian alam ini. Khamis, daripada khams, 5, hari yang kelima kejadian alam. Jumaat, terkumpul, hari di mana terkumpulnya segala kejadian alam. Sabt, maknanya rehat, hari rehat.
Orang Yahudi kata Tuhan berehat. Berehat macam mana? Tidur, baring. Itu Yahudi. Jadi dia ada rehat. Sebab penat dah, kerja penat banyak dah buat. Jadi dia perlu rehat. Itu dalam kepercayaan mereka begitu. Bila wahyu itu sudah diselewengkan, sebenarnya ajaran Nabi Musa tidak begitu. Tapi mereka sudah selewengkan, jadi rosak ajaran itu, sehinggalah datang Rasulullah SAW membawa wahyu yang sebenarnya membetulkan fahaman tadi. Kalau tidak, sesat. Kemudian kita tidak nak bincang lagi sekarang ni yang sebenarnya hari yang pertama kejadian tu hari apa. Itu cerita lain kali. Ini baru mukadimah kan hari ini. Yang keempat, ada juga yang berpendapat bahawa Tuhan hanya menentukan ibadah-ibadah yang berbentuk ritual sahaja kepada manusia. Segala panduan yang berkaitan dengan urusan dan peraturan kehidupan manusiawi, kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan manusia sendiri. Terpulanglah kepada mereka untuk menentukan segala peraturan hidup mengikut keputusan akal yang diterima dan disepakati sebagai sesuatu yang baik oleh kebanyakan mereka. Sedangkan realiti pergolakan kehidupan, terutamanya yang berkaitan dengan pertelagahan sesama manusia, kesemuanya berpunca daripada kelonggaran peraturan hidup yang diatur oleh kebijaksanaan akal manusia itulah. Jadi ini golongan yang dikata agama ada juga, Tuhan bagi agama, tapi agama itu hanya berupa ibadat-ibadat, begitu saja. Sedangkan untuk hidup ni perangan berlaku, penipuan berlaku, di sana sini kenapa? Kezaliman berlaku, kenapa? Jadi Tuhan tak bagi panduan untuk kita ni tidak berlaku zalim, untuk kita ni hidup dengan aman. Apa sistem yang sepatutnya dalam keuangan, dalam politik, dalam kemasyarakatan, dalam kekeluargaan, apa yang sepatutnya? Itu serah kepada manusia sendiri. Macam mana kita nak tahu lelaki ini nak kahwin berapa? Boleh. Kalau kita kata lelaki ini boleh kahwin 4, kenapa perempuan tak boleh kahwin 4 juga? 4 orang suaminya, kenapa tidak begitu? Kemudian kenapa sepupu baru boleh kahwin, kalau adik-beradik tak boleh? Kenapa? Kalau nak kira, dia perempuan juga. Bahkan kalau kita kata ibu sendiri pun dia perempuan juga, kenapa tak boleh? Itulah sebab kalau kita perhatikan dalam dunia ni berbeza-beza dalam perkara itu. Yang mana sebenarnya yang betul, yang membawa kebahagiaan, yang menjamin keamanan. Misalnya kalau kita tengok dalam dunia ni, begitulah. Cerai nak bagi kepada siapa? Hak siapa cerai nak bagi kepada siapa? Untuk adil kita bagi kepada dua-dua lah. Misalnya, atau ini kata ikutlah 1000 pun boleh cerai. Yang ini kata tak boleh cerai, tak boleh cerai. Yang mana satu yang betul? Susah tu nak menentukan semua itu. Jadi itu Tuhan tak bagi. Jadi manusia kena fikir sendiri. Alangkah susahnya. Cuba tengok sistem riba yang ada. Orang kafir sendiri pun lama-lama dia tengok kesannya tak bagus. Timbullah sosialis, timbullah komunis. Dia memberontak, menghapuskan semua. Tengok, riba. Dia kata berapa banyak kezaliman yang berlaku dalam dunia ni kerana itulah. Mereka sendiri tentang, bukan orang Islam. Mereka sendiri tentang, tak suka, kata tak betul. Berapa banyak dah manusia yang salah, Tuhan tak bagi tahu, mana nak tahu? Bagi kepada akal manusia, dia fikir patutlah kalau saya bagi hutang kepada dia 100, dia bagi lebih kan? Sepatutnya bila bayar tu. Sebabnya kalau ada dengan saya boleh buat berniaga, saya dapat untung kan? Ni dengan sebab saya bagi hutang kepada awak, ada dengan awak, saya tak boleh buat berniaga, saya tak boleh buat modal. Jadi logik, kalau nak kira dari segi patut, patutlah. Patutlah. Dia fikir. Itu kalau nak serah kepada fikiran manusia, begitulah jadinya. Tetapi dia tidak fikir. Ini logik agama.
dia tidak fikir. Ada kalanya dengan sebab kita bagi duit kepada dia, duit kita selamat. Kalau dengan kita dirompok misalnya, rumah kita terbakar, hangus semua, habis duit kita, kita tak fikir. Jadi tidak semestinya duit itu kalau ada pada orang merugikan kita, tak mesti. Ada kalanya menguntungkan kita, ada kalanya kalau dengan kita itu tidak terjamin. Jadi macam mana kita kata pasti? Kamu enggak pasti bagi keuntungan. Kalau ada dengan kita, hilang terus. Kan boleh jadi begitu. Jadi inilah, kalau serah kepada manusia, itulah, bingung kan? Tapi kalau Islam dia ada riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, jelas ada semua. Yang lain kalau serah kepada manusia, bertembung sampai berlaku revolusi, berapa ramai mati manusia nak ubah satu-satu. Kemudian setelah dia ubah, kecewa pula setelah berapa puluh tahun sosialis itu berpengaruh, ditumbangkan. Manusia juga yang menumbangkan, tak mahu. Mereka dapat itu pun tak bagus juga. Tengok, cuba kalau kita fikirkan, Tuhan dia menjadikan kita, dia biarkan kesian kepada manusia. Tuhan sebenarnya menganiayai manusia kalau begitu, sebab dia tidak bagi panduan untuk hidup. Untuk hidup ni bukan nak makan saja, bukan nak bernafas, bernyawa saja, banyak lagi perkara lain. Bukan nak ibadat saja, bukan selesai dengan ibadat saja. Kehidupan di dunia ini, cuba kita perhatikan, di situlah nampak kelemahan agama-agama yang lain. Sebab yang ada tu dia hanya bersifat ritual saja, ibadat macam tu, sekadar tu saja, tidak memberi panduan kehidupan. Adapun Islam bukan kehidupan dunia saja yang diceritakan, nak dapat yang di akhirat pun dia cerita juga macam mana. Yang kelima, kebanyakan agama menerima konsep orang tengah di antara orang awam dan Tuhan. Tuhan digambarkan seperti maharaja yang sukar didekati, atau Tuhan yang dipercayai terlalu suci itu tidak mungkin dihubungi terus oleh manusia yang berguluman dengan dosa-dosa. Maka lahirlah ahli-ahli agama dengan pelbagai nama seperti Sami, Padri, Biksu, Rabai, Taus dan sebagainya, yang dianggap sebagai manusia suci. Mereka lah golongan yang dipercayai dapat menjadi orang tengah di antara Tuhan dan manusia biasa untuk mendapat sesuatu daripada Tuhan. Golongan inilah yang mesti dipujuk dan dimenangi terlebih dahulu. Cuba kita perhati dalam agama-agama ni, kita tengok kan Islam yang tak ada macam tu. Kalau agama lain, padri, melalui padri. Hindu melalui Sami, dibagi air dia dulu, barulah kita boleh, baru kita boleh nak sembah apa tu, dia kena melalui dia. Ada orang-orang, tapi kadang-kadang kita tengok dalam Islam pun ada juga nak pergi ke situ, ada juga apabila semuanya nak ahli agama, nak cukur kepala anak pun ahli agama juga, nak sembahyang hajat pun ahli agama juga, semuanya ahli agama, tak boleh buat sendiri. Dia merasa kotor, dia kotor. Ahli agama disuci sangat, dia ingat begitulah. Dah nak jadi. Kalau tidak ada ulama-ulama yang bawa ajaran sunnah yang sebenar, dia boleh ke situ pergi. Nasib baiklah agama Islam juga ada ramai ulama-ulama yang hebat-hebat, yang betul-betul merujuk kepada Quran dan Sunnah. Dia tahu ini nak menyeleweng, berhenti. Jangan bid'ah pun nak bawa ke situ tu, berhenti situ pun tak boleh dah, berhenti. Jadi selamat. Itulah kita jadi selamat. Dia nak jadi begitu kadang-kadang. Ini cara yang tak betul. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jadi begitu, apa kerja dia? Rasulullah memerintah negara, dia berperang lagi tu ini lagi, susah jadi. Sebab kita bila orang bawa pergi anak tu, sudah berselawat pula diri pun, itu kerjanya jadi kerja orang agama malangnya. Ini nak jadi gitu, bahaya tu sebenarnya.
Konsep-konsep ketuhanan tersebut ternyata amat jauh sekali berbeza daripada ketuhanan yang diterapkan di dalam agama Islam. Inilah yang ingin dibuktikan oleh Imam Bukhari apabila beliau membawakan bab wahyu sebagai pendahuluan kitabnya. Justru wahyu adalah rahmat paling besar yang membuktikan bahawa Allah tidak pernah membiarkan manusia bersendirian menjalani kehidupan ini tanpa panduan dan bimbingan yang jelas. Malah dengan memahami konsep ini dengan jelas, segala persepsi yang tersasar tentang sifat-sifat Tuhan yang mengakibatkan jiwa manusia tidak pernah tenang akan dapat diperbetulkan. Lalu perhubungan di antara manusia dan Tuhan mereka akan terjalin dalam suatu ikatan yang penuh dengan kasih sayang. Kita pun nampaklah, tengok Tuhan bagi, kalau tidak kita nak fikir susah juga tu. Susah berapa banyak dalam kehidupan kita. Nak berniaga macam mana, nak kahwin dalam keluarga macam mana, dengan anak macam mana, nak memerintah macam mana. Kalau tak ada panduan, susah. Tapi dengan adanya panduan itu, kita tengok, di situlah kita nampak Tuhan ini memang kasih sayang kepada kita. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kekasih dengan kekasih, bukan musuh dengan musuh. Dalam membimbing perjalanan hidup makhluk ciptaannya yang paling mulia ini, setiap insan, tidak kira siapapun jua, akan dianugerahkan oleh Allah dengan dua perkara yang akan sentiasa menemaninya dalam menempuh liku-liku kehidupan. Dua perkara yang menjadi kayu pengukur dan raja penimbang tersebut ialah akal dan naluri. Dan untuk menyempurnakan proses bimbingan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengutuskan seorang manusia pilihan pada setiap zaman yang diakui paling baik, pintar dan sempurna bagi membantu mereka menjelaskan panduan hidup sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tuhan Maha Pencipta. Orang-orang pilihan yang digelar Rasul atau Nabi tersebutlah yang diamanahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu selaku panduan yang boleh diumpamakan sebagai sekeping peta bagi sang pengembara yang dipenuhi dengan petunjuk-petunjuk arah, skala dan tanda-tanda amaran. Begitulah wahyu. Ia menjadi satu petanda paling agung yang menunjukkan bahawa hubungan Tuhan dengan makhluknya adalah hubungan di antara kekasih dengan kekasih, bukannya di antara musuh dengan musuh atau sebagai barangan ciptaan yang terbiar tanpa pengurusan. Malah ada juga yang melencong lebih jauh lagi dengan mengangkat hubungan sesetengah individu atau sesuatu bangsa dengan Tuhannya sebagai perhubungan di antara anak dan bapa. Ada juga begitu. Itu pun tak betul juga. Sesetengah manusia yang singkat akalnya gagal memahami konsep kasih sayang yang terjalin di antara Allah dan hamba-Nya. Apabila kehendak dan permintaan mereka tidak diperkenan Tuhan, mereka akan menganggap bahawa Tuhan tidak mengasihi dan menyayanginya. Pemahaman sedemikian tentang konsep kasih sayang adalah suatu tanggapan yang tersasar daripada kebenaran, kerana konsep kasih sayang sebenar adalah seperti kasih sayang ibu bapa yang benar-benar menyayangi anak-anak mereka. Mereka tetap akan melakukan apa sahaja tindakan demi kebaikan anak-anak, walaupun dengan menghampakan permintaan anak-anak. Lantaran memanjakan anak-anak dengan memenuhi setiap permintaan mereka tanpa batas dan sempadan bukanlah merupakan kasih sayang sebenar. Sebaliknya, ia adalah tindakan merosakkan anak-anak itu sendiri. Begitulah juga dengan kita. Sekali tengok macam Tuhan tidak kasih kepada kita. Tuhan nak merebut daripada kita sesuatu yang kita kasih. Ayah kita mati, ibu kita mati, orang yang kita sayangi mati. Kenapa mati? Kenapa perlu ada mati? Kadang-kadang kita terfikir, kalau Tuhan sayang, kenapa dia buat gitu? Kenapa dia jadikan kita sakit misalnya? Dia jadikan kita tua,
Dan macam-macam lagi. Kenapa begitu? Sekali tengok macam Tuhan tidak sayang kepada kita. Sebenarnya dia sayang. Sebab dia sayang, itu dia buat begitu. Dan memang itu diperlukan oleh manusia. Itu yang diperlukan oleh manusia di dunia ini. Manusia hendak kekal. Kalau boleh tak mau mati. Ada tempatnya, tapi bukan di sini. Dia sudah sediakan untuk kita. Itu kehendak naluri manusia, nak kekal. Di sini kita tidak dapat. Nak sihat, ada tempat, tapi bukan di sini. Untuk keperluan dunia, perlu sakit. Kalau tak ada yang sakit, apa faedahnya belajar perubatan, jadi doktor? Dia nak buat hijabah. Farmasi berapa banyak buka. Untuk apa buat ubat? Untuk apa? Itu keperluan manusia untuk membangun sebuah tamadun manusia. Memang begitu. Kalau dia tak buat itu, tak kena untuk kehidupan dunia. Itu perlu. Mati perlu. Kalau tak mati, penuh dunia. Yang ada ni pun sibuk dah. Berkelahi, bertengkar, berebut-rebut, menjajah ini, merebut kuasa, macam-macam lah. Perlu. Dan mati bukan mana Tuhan benci kepada kita. Dia mendekatkan seseorang itu kepada rahmatnya. Selama ni dia susah hidup dalam dunia, 60 tahun pun penat, habis. Kamu setakat itu, kamu akan dapat pahala saja sekarang. Bagi kita tak ada apa, mati. Kemudian masuk syurga. Itulah tempat yang sebenar. Kalau tak mati, tak boleh sampai ke situ. Mati suatu keperluan, suatu yang mesti. Itu dalam akidah kita. Jadi bila nak mati pun tenang. Kalau macam tu, kalau bayangkan nak mati, nak tinggal segala-galanya, kita tak ada apa dah di hadapan kita. Resah. Resah tu nak melompat. Tak larat dah nak melompat, terbaring saja. Nak buat apa? Nak meraung, bertempik musuh Tuhan, sia-sia. Siapa dah dengar? Tidakkah gelisah, resah, jadi sakit jiwa manusia? Inilah kalau tidak ada keimanan yang betul, akidah yang sahih, akidah yang betul. Nak dapat akidah itu melalui apa? Wahyu. Akidah itulah iman. Nak faham semua perkara tadi, kena ada iman. Kalau tak ada iman, tak ada semua. Itulah kelebihannya. Saya rasa masa kita sudah habis, dan kita tak boleh teruskan lagi. Setakat inilah untuk permulaan hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ini 2 minggu akan datang. 2 minggu akan datang, InsyaAllah. Jadi untuk permulaan hari ini hanya sekadar itulah. Sebab mungkin ada nak kongsi pendapat lagi selepas ini. Masa InsyaAllah boleh lagi. Wallahu'alam. Ada apa-apa nak kongsi pendapat? Kesilapan, salah satu ciri ahli bidah. Tak boleh begitu. Ya. Ada lagi yang lain? Sekali lagi. Oh, ya. Sebenarnya kalau kita ada asas yang kukuh,
ada keimanan yang jelas, apa pun tidak jadi masalah sebenarnya. Bahkan ilmu-ilmu itu menambahkan maklumat kepada kita. Macam tadi saya sebut, itu perbincangan falsafah. Kita boleh tahu bagaimana, sejauh mana manusia ini boleh sesat. Padahal mereka itu termasuk dalam orang-orang yang terpilih, cerdik pandai yang berada di kemuncaknya. Tetapi kalau dalam bab ini, bab agama, metafizik, mereka meleset sekali, rugi sangat. Kalau ikut betul-betul falsafah. Tapi kalau sekadar nak tahu cara dia, saya rasa tidak ada apa. Dengan sebab itu setengah ulama mengatakan tak mengapa. Tapi yang kata tak boleh itu dia takut melarat lah, dia takut kita terpengaruh. Yang maksudkan tak boleh itu yang belajar agama kemudian ya itu boleh jadi itu juga maksudnya. Sebenarnya tidak ada apa pun yang boleh menggugat kita kalau akidah kita sudah kuat, iman kita kuat. Tak ada apa pun yang boleh menggugat, boleh belajar apa saja, asalkan tidak memudaratkan kita atau orang lain. Itulah secara asal. Allah. Tak ada lah. Kalau tak ada, kita berhenti setakat itu. Atau ada lagi? Kalau begitu setakat je lah untuk petang ni. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair kelas kita sampai hari ini dan akan kita sambung 2 minggu lagi, insyaAllah kalau ada rezeki di sini lah. Dan sedikit pengumuman, esok Maulana Asri dijemput untuk berwacana di Universiti Malaya Kuala Lumpur di bawah tajuk berkenaan dengan hadis dan tajuk saya ingat, insyaAllah pukul 10 pagi esok kalau yang ada kesempatan lah. Sebelum pulang tu ada sedikit minggu petang di belakang Allah SWT akhirnya